Tolong Ustaz, tolong Apa Ustaz. dia, Ibot? UPKK dah dekat ni Ustaz. Saya takut Ustaz, Oh, tolong. begitu. Okey, tak apa. Ustaz, tunjuk satu tempat untuk kita belajar sirah untuk pecutan akhir. Okey, jom ikut Ustaz. Jom. Ah, Mana ni Ustaz? Oh, inilah channel Ustaz. Channel Ustaz Kampung. Okey, kita tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua pelajar-pelajar Ustaz ataupun yang menonton channel Ustaz ini, jauh di mata, dekat di hati. Okey, jangan lupa sebelum pada itu apa dia? Subscribe, like dan share channel Ustaz ini. Okey, sebelum meneruskan perkongsian kita untuk JUC ini, mohon kepada sesiapa yang belum menonton channel Ustaz, iaitu tajuk teknik menjawab soalan sirah UPKK bahagian 1, bahagian 2 dan soal jawab UPKK. Okey, boleh tengok apa dia? Sini, Kak. Gambar dia ini, teknik menjawab soalan UPK bahagian 1, bahagian 2 dan untuk subjektif pun ada. Okey, boleh rujuk situ. Okey, ada sediakan link dekat bawah. Okey, itu dia. JUC ataupun panggil nama jawab untuk cemerlang ataupun panggil lain gerak gempur ke pecutan, teknik, bengkel. Okey, semua itu adalah sama. Untuk kali ini, untuk JUC ni, Ustaz buat berdasarkan buku JUC. Okey, boleh jika tidak ada boleh muat turun. Ustaz ada dah sediakan satu link untuk muat turun JUC, tapi apa dia? Untuk sirah sahaja. Okey, tengok pengenalan buku JUC. Okey, buku JUC ni telah diterbitkan sejak tahun 2014 dan yang ini adalah edisi yang ke-6. Ia adalah analisa soalan sebenar UPKK sejak tahun 2014 hingga 18 untuk semua subjek dalam ni, semua ada. Sirah, ibadah, akidah, apa dia? Ulum, ada belaka surat sama je tu. Jawi, adab, semua ada dalam ni. Okey, ia diberi secara percuma kepada semua pelajar tahun 5 seluruh negeri faham. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada unit Sarkapa bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam yang menerbitkan. Okey, dari pengalaman saya mengajar sirah dengan menggunakan buku ini, untuk pecutan terakhir ini amat membantu dalam saat-saat akhir sebelum memasuki peperiksaan sebenar. Dia mengambil analisa lengkap, latih tubi soalan dari 2014 hingga 2018. Okey, sila buka JUC Sirah muka surat 98. Kita masuk ke bahagian pertama, iaitu analisa soalan UPKK dari tahun 2014 hingga 2018. Okey, tetapi dalam ni Ustaz bagi apa dia? Bonus. Masukkan analisa soalan 2019. Dalam ni tak ada. Ustaz masukkan je. Okey. Okey, untuk lebih detail sirah mengenai untuk tahun 2019 boleh rujuk teknik menjawab soalan sirah UPKK bahagian 1 dan 2. Dalam tu Ustaz dah bincang penuh. Boleh tengok dalam tu. Ibu, tengok dah yang Ustaz tu. Tengok. Tengok. Bagus. Okey, tengok. Okey. Video ni mungkin agak panjang sikit, tak apa. Ustaz dah sediakan capture kat bawah ni. Okey. Klik sahaja pada minit yang keberapa untuk awak untuk tengok bahagian mana yang awak nak tengok. Klik saja. Okey, boleh shortcut mana-mana. Okey, kita jumpa di sana. Okey, seterusnya kita tengok apa dia? Pesanan. Okey, sebelum kita meneruskan, tengok ini
kena dengar betul-betul apa dia. Perbetulkan niat kita ya apa dia. Belajar sirah bukan apa dia. Bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi apa dia? Mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan menghayati, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup, kerana kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita inginkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Ada niat istilah bertakwa, tak boleh 100% usaha, 100% tawakal, 100% insya-Allah kita akan berjaya. Okey. Next. Okey, kita tengok. Apa dia? Ni, apa yang pelajar akan dapat dalam JUC Sirah kita ni sekarang, apa dia? Okey, tahun apa dia? Tahun 2014, 2015, 16, 17, 18 dan 19. Pertamanya apa dia? Analisa. Itu dia. Bermula tahun 2014 hingga tahun 2018. Yang keduanya apa dia? Bonus. Iaitu bonus. Analisa soalan tahun 2019. Yang ini Ustaz tambah saja. Kemudian apa dia? Video menarik. Ustaz buat satu video yang grafik penuh warna-warni, agak menarik perhatian untuk kita sama-sama mengikuti apa dia? Sesi JUC ini. Kemudian apa dia? Tengok. Apa dia? Ringkas dan padat. Apa dia? Mudah faham teknik soalan yang sebenar. Kemudian apa dia? Mudah diakses. Makna apa dia? Awak boleh tengok kat mana-mana je. Boleh ulang kaji kat mana-mana je. Bila masa. Kemudian apa dia? Soalan latih to be. Okey, mengandungi 290 soalan yang sebenar. UPKK bermula tahun 2014 hingga 2018. Okey. Okey. Kita teruskan. Tengok. Analisa tahun 2. Kita tengok. Ya ke Ustaz? Tahun 2 ni. Kata apa dia? Sirah bermula tahun 3 hingga tahun 5. Ni dia. Okey. Dia untuk apa dia? Tahun 2 ni ada masuk sikit je, iaitu tajuk Gelaran Al-Amin. Dan tajuk apa dia? Nabi Muhammad berniaga ke Syam. Kita tengok kekerapan dia. Apa dia? Apa dia? Gelaran Al-Amin tahun 2016, 2014 dan 17. 2019 tak masuk. Ni dia. Okey, dan seterusnya. Nabi Muhammad berniaga ke Syam. 14 tak ada, 15 ada, 16 ada, 17 ada, 18 ada. Tengok, 18 ada, 19 tak ada. Okey, berkemungkinan tahun 2021 ni insya-Allah ada masuk. Kemudian seterusnya apa dia? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu isteri-isteri Nabi Muhammad, semua masuk setiap tahun. 2019 pun ada. Tetapi pada tahun 2019 untuk tajuk apa dia? Menantu Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Insya-Allah berkemungkinan tahun ini insya-Allah akan masuk. Bukan ramalan, sekadar apa dia? Mengikut apa dia? Analisa. Okey, 2019 ni dia Ustaz tambah. Ke dalam buku JUC tu tak ada. Okey. Seterusnya. Analisa tahun 2. Okey, tanda tengok tajuk apa? Okey, peristiwa turunnya wahyu direct masuk sampai 2018, 19 tak ada. Insya-Allah tahun 2021 ada. Tengok tajuk apa dia? Apa dia? Dakwah secara rahsia. Direct semua masuk. Mengikut kekerapan insya-Allah akan masuk. Okey, kemudian terus. Dakwah secara terbuka. Direct masuk sampai tahun 2017. 18 tak ada, 19 tak ada. InsyaAllah tahun 2021 ada. Ni.
Ramalan dia, ramalan. Macam mana ramal? Mengikut kekerapan. Begitu je. Kita tengok seterusnya. Okey. Bunyi 4, tentangan kafir Quraisy terhadap apa dia? Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tahun 2019 dia selang-selang gitu. Berkemungkinan masuk ataupun tidak tahun 21 ni. Kita seterusnya tajuk apa dia? Okey, peristiwa hijrah apa dia? Ke Habasyah dan ke Yathrib Madinah. Tengok apa dia? Hijrah ke Habasyah, direct masuk. Hijrah ke apa dia? Hijrah ke mana? Madinah, Yathrib, direct masuk juga semua tu. InsyaAllah akan masuk setiap tahun soalan ni kalau kita tengokkan. Tengok seterusnya apa dia? Okey. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Dia lat 2 tahun 14, tak ada, 15, 16. Selang pula 19. InsyaAllah 21 ni insyaAllah akan masuk. Next, sama lagi. Untuk tahun 3. Okey. Pengertian mukjizat. Direct. Ada masuk. Selang-selang. 19 tak ada. InsyaAllah berkemungkinan tahun 2021 akan masuk. Kita analisa. Al-Quran ni mukjizat ya. Tengok. Direct masuk. Apa dia? Tahun 16, 17, 18. 17, 18, 19 masuk direct. Boleh kata semua masuk tu. Bermakna tajuk Isra' dan Mi'raj pun begitu juga. Direct masuk. Ini soalan yang popular. Kita boleh tekankan. Dan seterusnya apa dia? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pengertian Isra' dan Mi'raj. Tak ada, satu je masuk. InsyaAllah tahun 2021 akan masuk. Kita cuba tumpukan. Kita seterusnya apa dia? Unit 4. Apa dia? Nabi di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Direct masuk tu. Semua masuk. Mengikut kekerapan, insyaAllah berkemungkinan akan masuk. Okey, naik. Tengok seterusnya. Okey, tahun 4 cukup popular apa dia? Semua masuk. Direct masuk tu. Tengok. Direct semua masuk. Okey tak? Apa dia? Konsep jihad, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaibiyah, perbukaan kota Mekah. Betul? Tajuk bawah apa dia? Pembangunan negara Islam apa dia? Pembinaan masjid, direct masuk tu. Yang bawah tu pendidikan, ekonomi, lagi apa dia? Hubungan diplomatik. Tu jaga masuk. Okey, nampak? Kita boleh bajet kat mana yang akan masuk. Kat situ kita tekankan. Okey, next. Okey, tak apa dia? Analisa tahun 5 apa dia? Perkembangan agama Islam, akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan qanun. Betul, nampak? Awak boleh tengok sini. 2019 itu Ustaz dah tambah kat sini. Tengok apa dia? Kekerapan masuk. Okey, boleh dikatakan semua masuk. Okey, bila kita tengok semua analisa daripada tahun 2 sampai ke tahun 5 ni apa dia? Yang kita kena tekankan tahun 3, tahun 4. Itu yang paling banyak masuk. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok apa dia? Yang ni Ustaz lebih suka menggunakan apa dia? Apa yang kamu perlu tekankan dalam sirah UPKK ni. Ustaz lebih suka gunakan apa dia? Kata kunci sirah. Tengok yang pertama apa dia? Pengertian ataupun maksud istilah tu dah. Sama dia apa dia? Contoh dia, pengertian jihad, apa dia? Pengertian mukjizat, jizyah dari istilah apa dia? Ghanimah, qainuqa, lagi apa dia? Al-amin, apa dia? Muhajirin, ansar, tu. Jahiliyah apa dia? Haji wida apa dia? Sihir apa dia? Apa tu termasuk dalam apa dia? Pengertian apa dia? Maksud dan istilah. Kemudian apa dia?
Nama orang. Nama orang cukup penting. Ini kata kunci yang kedua. Apa dia? Contoh dia. Khadijah. Siapa Khadijah? Isteri Nabi. Kemudian Abu Bakar, Ali, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa dia? Lagi apa dia? Najasyi. Itu apa dia? Dasur, Abdullah bin Ubay, Bilal bin Rabah. Apa tu? Salman Al-Farsi. Semua tu. Itu nama orang. Itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga itu tarikh. Apa dia? 17 Ramadan. Apa dia 17 Ramadan? Nuzul Al-Quran. Lagi apa dia? Perang Badar. 2. Lagi apa dia? 27 Rejab. Apa dia? Apa dia? Solat ataupun Isra dan Mi'raj. Kemudian apa dia? Tahun ketiga Hijrah. Apa dia? Perang Uhud. 15 Syawal. Perang Khandaq. Dan seterusnya apa dia? Ke tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Apa dia? Apa dia? Zakat dan puasa disyariatkan. Kemudian tahun kelima Hijrah, haji diwajibkan. Kemudian apa? Seterusnya apa dia? Apa dia? Tempat. Apa dia? Tempat yang penting. Apa dia? Contoh apa dia? Apa dia? Gua Hira lagi. Gua Sur, Darul Arkam, Bukit Sofa. Semua tempat penting-penting. Awak kena tahu. Awak dah belajar dah semua sebenarnya. Awak ada ilmu tu dah hadir dah. Cuma nak susun, nak perkemaskan lagi. Apa dia? Habsyah. Apa dia? Tempat hijrah pertama. Mekah, Madinah. Madinah, Yathrib. Ini penting juga. Nama lain bagi Madinah. Nama lain bagi Yathrib. Benda yang sama je. Tapi ramai yang keliru. Tengok setelah apa dia? Masjidil Aqsa. Apa dia? Tempat apa? Sidratul Muntaha. Apa dia? Luhul Mahfuz. Apa dia? Baitul Izzah. Apa dia? Dan lain lagi yang penting. Seterusnya. Tengok yang kelima. Tengok. Yang keenam. Apa dia? Sebab. Apa dia? Sebab apa dia? Sebab. Apa dia? Gua Hira. Contoh. Kenapa Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira? Kemudian apa dia? Sebab apa? Berdakwah secara rahsia. Sebab apa berdakwah secara terbuka? Sebab apa hijrah? Sebab apa? Mujizat dibagikan pada Rasul. Sebab apa berlakunya peperangan Badar? Sebab apa dibina masjid? Semua kena ambil tahu. Yang kelima tadi tinggal. Contoh jihad ada berapa? Jihad ada 2. Berikan contoh. Lagi apa? Contoh mukjizat. Ada berapa? Jihad hissi, jihad ma'nawi. Okey. Banyak. Okey, berikan contoh. Yang ketujuh apa dia? Tengok apa dia? Apa dia? Bahagian. Mana bahagian? Tak bahagian. Yang tujuh tak. Yang tujuh apa dia? Bahagian. Tak. Apa dia? Jihad terbagi berapa? 2. Mujizat apa? 2. Sumber hukum apa dia? Al-Quran, As-Sunnah 2 juga. Proses penurunan Al-Quran berapa? Itu bahagian-bahagian dia. Apa dia? Kaum apa dia? Di Madinah berapa? Bahagian. Ada? 2. Kemudian apa dia? Hijrah ada berapa? 2. Semua kami tahu tu. Itu dia. Apa dia? Kata kunci yang penting. Last sekali apa dia? Kesan ataupun pengajaran. Sebab apa berlakunya? Apa dia? Kesan hijrah, kesan perjanjian Hudaibiyah. Okey, macam kesan perjanjian Hudaibiyah ada masuk dah tahun lepas ni. Okey, kesan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kemudian kesan pembukaan kota Mekah. Ya, ada telefon. Sorry. Okey, kita sambung semula, tak apa. Iklan je sebentar. Okey, tak seterusnya apa dia? Okey, yang ni Ustaz sekali sumber hukum. Tak kira lah akidah ke, ibadah ke, akhlak ke, muamalah ke, konon ke, apa dia? Contoh, Al-Quran itu sumber hukum. Kita ada 2. Tak kira mana-mana pun. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran 13 tahun di apa dia? Di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian apa dia? As-Sunnah. Itu apa dia? Segala
gerak-geri tingkah laku akhlak Rasulullah yang perlu kita ikuti dan contohi sepanjang masa. Tengok seterusnya. Ini penting juga pada. Okey, anda dikehendaki pada menjawab semua soalan dan tulisan jawi. Tak nak mesti dalam tulisan jawi, dalam tulisan Rumi tidak diterima sama sekali. Sebab tu dalam nota ke dalam slide ustaz buat dalam tulisan jawi agar kamu boleh baca. Tak boleh baca, boleh tengok jawi pun tahan dah. Boleh tulis jawi. Jom ustaz buat macam contoh slide ustaz sekarang, ustaz buat dalam tulisan jawi. Okey, tengok seterusnya, next. Okey, kita tengok bahagian sirah ni terbahagi kepada dua bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 40 markah dan bahagian B 60 markah. Dalam bahagian A tu apa yang ada? Pertama kita tengok. Pertama bulatkan jawapan. Kemudian suaikan ataupun padankan. Kemudian isi tempat kosong. Kemudian gariskan. Kemudian tandakan raih ataupun pangkah. Seterusnya tulis betul ataupun salah. Ini kita akan bincangkan satu selepas ni. Okey, tengok seterusnya. Bulatkan jawapan, yang ini 10 markah. Dekat sini dekat sini tengok. Kat sini ustaz ada 4 soalan saja untuk kita bincangkan. Tengok okey, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pada langit pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa? Adam Yusuf, lagi tengok jim Yahya, kemudian Isa. Mana satu? Langit pertama. Okey, langit pertama mana? Adam alaihi salam. Kat sini bulatkan betul-betul jawapan. Tak mau penyong-penyong, kemudian ada garis-garis pula. Tak mau lorek-lorek, tak mau. Kalau bulatkan jawapan. Kemudian tengok seterusnya. Okey, tengok. Tahun 2015 yang pertama, tengok. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada bila? Ni. Bila? 12 Rabiul Awal, 27 Rejab, 17 Ramadan, lagi 15 Syawal. Mana satu? 27 Rejab. Dia bersempena kefarduan solat. Ni sama je. Bila solat, bilanya bilanya solat difardukan, bilanya Isra dan Mi'raj sama, 27 Rejab. Okey, tengok seterusnya. Okey, tahun 2017 dan tahun 2016 Okey, sebelum kedatangan Islam, ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum sebelum kedatangan Islam. Bukan selepas ataupun semasa. Sebelum Aus, Quraisy, Khazraj dan Yahudi. Mana satu? Yahudi. Kemudian bulatkan jawapan tu betul. Okey, betul. Tengok seterusnya, tahun 2014 2017. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah selama di Madinah. Betul. 25 tahun, 23 tahun, 13 tahun, 10 tahun. Tengok. 23 23, dua-dua sekali. Mekah Madinah. Mana satu? Di antara 13 dengan 10. Tu. Ini ramai keliru kadangnya. Ingat. Jawapan daripada di Madinah selama 10 tahun. Itu dia. Bentuk soalan jenis bulatkan. Okey. 10 markah. Tengok seterusnya. Okey, tengok.
Kita tengok soalan apa dia? Suaikan ataupun padankan. Kat sini apa dia? Biasanya 5 markah. Itu apa dia? Padankan kumpulan alif dengan kumpulan apa? Berkaitan bahagian jihad. Kita tengok apa dia? Satu apa dia? Menyembah pokok. Apa dia? Sebelum kedatangan Islam ataupun selepas kedatangan Islam. Yang ni mesti garis, kalau gariskan betul. Okey, tengok. Lima pokok. Sebelum kedatangan Islam. Kemudian seterusnya apa? Zalim. Apa dia? Sebelum kedatangan Islam. Kemudian apa dia? Hidup bersatu padu. Apa dia? Selepas kedatangan Islam. Kemudian melakukan zinar. Apa dia? Sebelum kedatangan Islam. Dan yang kelima apa dia? Menghargai kaum wanita. Apa dia? Selepas kedatangan Islam. Itu dia soalan bahagian padankan. Ini antara soalan-soalan yang mudah bagi awak untuk skor markah. Tengok seterusnya. Isi tempat kosong. 5 markah ni soalan 2015. Tengok sampai. Apa dia? Ada. Jawapan dah diberikan. 6. Nampak tu? 6 jawapan 6 soalan. Tengok apa dia? Abu Bakar, Uthman, Khadijah, As-Siddiq, Al-Amin. Apa dia? Abu Sufyan. Tengok nombor 1. Apa dia? Nabi Muhammad SAW terkenal dengan gelaran apa dia? Al-Amin. Kemudian tulis. Habis tu apa dia? Anak muda tanda ke apa dia? Lorekkan jawapan yang dah jawab. Kemudian tuliskan jawapan. Tak, nombor 2. Gelaran bagi Saidina Abu Bakar ialah apa dia? As-Siddiq. Gariskan betul-betul As-Siddiq. Kemudian 3. Perjanjian. Apa dia? Tak, apa dia? Ialah apa dia? Perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan penduduk Mekah. Apa dia? Perjanjian apa dia? Hudaibiyah. Okey, tengok seterusnya. Okey, 5. Nombor 4. Okey, orang yang cuba membunuh Rasulullah SAW dalam perang apa dia? Ialah Da'asur. Perang apa? Perang Uthman. Okey, tulis. Kemudian gariskan jawapan yang dah kita buat. Tengok seterusnya. Apa dia? Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan nombor 6, kanak-kanak pertama memeluk Islam. Siapa? Ada tak jawapan kat situ? Ada tak? Tak ada jawapan. Biarkan. Bermakna kat sini soalan dia 5 sahaja. Okey, mungkin untuk mengelirukan kita. Tu kena tengok betul-betul. Tak ada masalah. Okey, tengok seterusnya. Okey, tengok. Soalan jenis apa dia? Gariskan 5 markah. Okey, tengok seterusnya. Gariskan betul-betul. Tak mau garis separuh-separuh. Tak mau garis penuh. Dari tanda kurungan ke tanda kurungan ni. Tanda dua-dua sekali. Salah. Okey, tengok seterusnya. 1. Rasulullah SAW bersembunyi daripada pihak musuh di mana? Di Jabal Uhud, Gua Sur. Mana satu? Gua Sur. Gariskan betul-betul Gua Sur. Kemudian apa dia? Ketika berusia 63 tahun, Rasulullah SAW apa dia? Menerima wahyu, wafat. Mana satu? Menerima wahyu bila? 40 tahun. Jadinya kat sini apa dia? 63 apa dia? Rasulullah wafat. Tengok seterusnya. Nombor 3. Tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah adalah untuk berniaga ataupun berdakwah. Mana satu? Kau kena pilih. Apa dia? Berdakwah. Kemudian apa dia? Nombor 4. Negeri Syam merupakan pusat apa dia?
Ibadah perniagaan. Perniagaan. Kata seterusnya. Okey, 5. Ketua tentera Islam ketika pembukaan kota Mekah. Siapa? Rasulullah, Umar Al-Khattab. Dalam perang ni, 3 dia yang kita belajar. Badar, Uhud, kemudian apa dia? Khandaq. Sebut je ketua perang, mestilah Rasulullah semua sekali. Itu mudah. Siapa ketua perang? Rasulullah selalu je. Gitu je jawapan. Tak payah fikir lah sebenarnya. Tengok. Okey, tengok seterusnya. Okey. Tanda karai ataupun pangkah. Tengok. Tanda karai ataupun pangkah. Tengok. 1. Darul Arkam merupakan apa dia? Pusat pendidikan dan pentadbiran agama Islam yang pertama. Betul ke tidak? Okey, betul. Gariskan. Apa dia? Tandakan betul-betul right tu. Tengok nombor. Sayyidina Ubaidah bin Harth syahid dalam peperangan Badar. Ni tokoh, nama orang. Ni kena tahu dia. Betul ke tidak? Okey, betul. Baik kan. 33. Sayyidatina Aisyah adalah wanita pertama memeluk Islam. Betul ke tidak? Wanita pertama memeluk Islam dah betul. Khadijah. Okey, salah. Pangkahkan kat situ. Pangkahkan. Tengok. 34. Pada zaman Rasulullah SAW, Madinah terkenal sebagai pusat pentadbiran. Betul ke tidak? Okey, betul. Apa dia? Okey, right kan? Tengok seterusnya. 35. Rasulullah SAW wafat di rumah Sayyidatina Khadijah. Betul ke tidak? Okey, salah. Dalam rumah apa dia? Aisyah. Kemudian tu pangkahkan betul. Okey, tengok seterusnya. Okey, soalan jenis apa dia? Betul ataupun salah. Ni tengok, betul ataupun salah. Tuliskan berbatawala. Betul. Salah. Tulis salah tu betul. Okey, tengok. Apa dia? 34. Nama Yasrib ditukarkan kepada Madinah. Betul ke tidak? Okey, betul. Apa dia? Awak right kan. Kemudian seterusnya apa dia? Perang Badar juga dikenali dengan peperangan Ahzab. Betul tak? Ahzab peperangan apa dia? Khandaq. Tengok seterusnya. 38. Okey. Masyarakat jahiliyah hidup dalam pelis mula. Masyarakat jahiliyah hidup dengan akhlak yang keji. Betul ke tidak? Okey, betul. Right kan? Seterusnya, ekonomi Madinah pada zaman Rasulullah SAW dikuasai oleh kaum Ansar. Betul ke tidak? Pada zaman Rasulullah, kaum Ansar ada 2, Aus dengan Khazraj. Betul ke tidak? Betul. Ini tak termasuk kaum Yahudi. Tengok seterusnya. 40. Rasulullah SAW apa dia? Ialah orang yang cadangkan supaya menggaris parit dalam peperangan Khandaq. Betul ke tidak? Salah. Okey, siapa? Salman Al-Farisi. Itu dia. Okey, dah. Next. Tengok seterusnya. Okey. Apa calon perlu tekankan dalam bahagian A? Okey, tengok kat situ. Apa dia? Apa dia? Pertama, ini penting. Tengok. Baca setiap soalan hingga habis. Baca betul-betul soalan hingga habis. Kemudian apa dia? Fahamkan kehendak soalan. Seterusnya, garis atau bulatkan isi yang penting. Kita baca setiap jawapan yang diberi. Kemudian apa dia? Kemudian apa dia? Apa dia? Abaikan jawapan yang salah. Seterusnya, jawab soalan yang senang dan mudah dahulu. Tengok seterusnya. Okey, bahagian A. Apa calon perlu tekankan tadi? Sambung. Apa dia? Jangan ambil apa dia? Mana dia? Tengok. Mana dia? Okey. Jangan ambil masa terlalu lama pada satu
soalan. Kemudian apa dia? Tengok. Tengok. Bulatkan nombor yang susah dan jawab soalan yang seterusnya. Gini. Contoh kita tak dapat soalan tu. Bulatkan dulu pada nombor tu. Bulatkan dulu. Takut kita terlupa kalau kita tidak tanda nanti. Okey, tengok seterusnya apa dia? Semak ke semua jawapan. Kemudian apa dia? Pastikan ke semua soalan telah dijawab. Okey, pastikan. Bagi ustaz gini je, mudah je ustaz. Tunjuk dengan jari satu-satu sebut. Satu, ada. Dua, ada. Tiga, ada. Kena buat macam tu. Kalau tidak, pasti ada tertinggal jawapan. Itu pengalaman ustaz. Menanda kertas biasa ada. Okey, tengok seterusnya. Ini bahagian B pula. Tengok bahagian B 60 markah. Dia ada 4 soalan. 2 soalan petikan. Okey, 2 soalan petikan, 27 markah. Kemudian apa dia? 2 soalan bagi subjektif 33 markah. Jadi semua sekali 60 tu. 12 apa dia? 16, 13, 20. Jadi apa dia? 60. Tengok seterusnya. Okey, tengok. Apa yang kamu perlu tahu mengenai apa dia? Soalan petikan. Apa yang perlu kamu tahu apa dia? Tengok. Apa dia? Tengok. Apa dia? Pastikan setiap jawapan berdasarkan soalan yang diberi. Biasanya apa dia? Soalan petikan ni, jawapan dia ada dalam petikan. Kemudian nombor 2. 5 soalan untuk setiap petikan. Dia ada 5. Petikan ada 5 soalan. Kemudian jawab tepat dan betul mengikut soalan. Dan yang keempat, jawapan tidak perlu panjang-panjang, pendek dan tepat. Itu dia. Itu yang kamu perlu tahu mengenai apa dia? Soalan petikan. Tengok seterusnya. Next. Ini apa dia? Contoh petikan, soalan petikan. Di sini Ustaz bagi satu je. Ini petikan dia. Tengok tu. Nabi apa dia? Pertama sekali awak baca. Pertama sekali apa dia? Sekejap. Pertama sekali awak kena baca tu semua soalan tu. Baca tu. Apa dia? Arahan soalan apa dia nak soalan. Tengok kat sini. Nabi Muhammad SAW telah mengadakan hubungan apa dia? Diplomatik dengan negara luar, bukan Islam. Bertujuan mengajak mereka apa dia? Mereka apa dia? Memeluk Islam. Baginda memberi layanan yang baik walaupun ada dalam kalangan mereka yang bersikap apa dia? Ganas dan kejam. Rasulullah SAW apa dia? Menyediakan beberapa buah rumah yang besar dan cantik di Bandar Madinah untuk apa dia? Utusan-utusan tersebut berehat. Itu dia. Biasanya untuk soalan petikan apa dia? Atas sekali apa dia? Perenggan atas sekali tu jawapan dia nombor 1. Perenggan kedua jawapan dia perenggan kedua jawapan nombor 2. Yang ketiga maksud biasanya dia dekat-dekat, tak lari jauh. Begitu je. Contoh sekarang apa dia? Siapakah yang apa dia? Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam? Siapa? Ada kat atas satu. Nabi Muhammad. Mula-mula sekali dah ada jawapan tu. Jawapan tepat, tak payah. Apa dia? Nabi Muhammad telah mengadakan, tak payah. Tulis je tu. Nabi Muhammad SAW. Dah. Ada. Ini juga masalah tentang apa dia? Gelaran Nabi Muhammad nak tiru macam tu ke? Tak payah. Tulis je. Nabi Muhammad. Sudah tepat dah jawapan tu. Tengok seterusnya apa dia? Apakah tujuan Rasulullah SAW apa dia? Mengadakan hubungan diplomatik. Apa dia tujuan dia? Ada kat ujung atas tu. Mengajak apa dia? Mereka memeluk apa dia? Islam. Tengok seterusnya apa dia? Bagaimanakah layanan daripada bagaimanakah layanan yang diberi oleh Rasulullah? Apa dia kat situ? Apa dia?
baik. Dah, itu je. Baik. Oh, boleh. Dah diterima. Tak payahlah panjang-panjang berjaya-jaya. Tak payah. Okey, tengok seterusnya. Apa? Seterusnya apa dia? Nyatakan keadaan rumah yang disediakan oleh Rasulullah apa dia? Ada tak tulis tengok. Apa dia? Besar dan cantik. Itu dia. Terus tulis lalu je. Tak payah melegek-legek je. Okey, tengok. Okey, di manakah rumah apa dia? Rehat yang disediakan oleh Rasulullah SAW di mana? Bandar Madinah. Tulis atau tulis Madinah terus pun boleh. Tak ada hal. Tu markah penuh. Okey. Biasanya kadang-kadang soalan daripada pada helaian kertas tu ada 4 soalan je. Kata ada 5 tak ada. Tengok muka surat sebelah biasanya. Soalan yang ke-5. Okey. Itu saja mengenai apa dia? Petikan. Ustaz bagi apa dia? Satu saja contoh. Tengok seterusnya. Ini dia. Perkara yang perlu ditekankan dalam bahagian subjektif. Subjektif tu. Apa dia? Pertama apa dia? Peranan. Kemudian apa dia? Tujuan. Kemudian apa dia? Faktor. Tu. Biasanya awak mesti sediakan 2 ataupun 3 isi penting. Biasanya 1 ada, 2 ada, 3. Untuk soalan tahun 2014, 4 dia nak. Ada 2 soalan nak 4. Tu mana? Kalau kita cari 3 sahaja ataupun 2 sahaja. Okey? Okey, next. Okey, sila ambil perhatian. Tumpuan 100%. Apa dia? Okey, soalan subjektif. Apa dah awak mesti faham kehendak soalan. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir sebelum menjawab. Pastikan bahagian ini dijawab akhir sekali. Biasa untuk berfikir ni, dah selesai kita jawab yang mula-mula semua tadi. Yang ni sekali. Fikir. Fa ya kaf ya ra. Itu dia. Fa ya kaf ya fikir. Kita tengok seterusnya. Ini dia. Contoh soalan apa dia? Subjektif. Okey. Soalan yang selain daripada soalan petikan ada dia subjektif. Ada 2 jawapan. Ada nak kat sini semua 2 jawapan. Okey, nak apa dia? Okey, lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. Apa dia? 2 kaum yang apa dia? Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ketika tiba di Madinah. Siapa? 2 kaum dipersaudarakan. Apa dia? Muhajirin dan Ansar. Jangan jawab apa? Aus dengan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah apa dia? Penduduk asal Madinah. Itu dia. Kena faham itu. Kadang-kadang keliru juga tu. Tengok seterusnya. Okey, 22 tu apa dia? 2 gambaran peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa dia? Isra dan Mi'raj. Pertama dia, pemakan harta anak yatim. Kedua apa dia? Pemakan harta riba. Okey, tengok seterusnya 23. Namakan 2 bahagian mukjizat. Ni dia. Berjenis apa dia? Bahagian. Apa dia bahagian mukjizat? Apa dia? Maknawi dan hissi. Kemudian seterusnya apa dia? 2 sistem jual beli pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah apa dia nak 2? Pertama apa dia? Penipu. Kemudian apa dia? Riba. Menindas. Macam-macam boleh isi. Boleh. Mana-mana sahaja. Seterusnya. Okey. Tulis 2 apa dia? Tempat penghijrahan orang Islam pada zaman Rasulullah. Pertama apa dia? Hijrah ke Habasyah. Kemudian apa dia? Madinah. Okey, itu sahaja untuk soalan apa dia? Subjektif. Okey, tengok seterusnya apa dia? Okey, perkara yang kamu perlu buat selepas menjawab soalan sirah. Pertama dia, pastikan kesemua soalan telah
jawab. Sebelum tengok apa dia? Nombor, kad pengenalan, angka giliran isi. Okey, nama jangan isi. Okey. Tengok semua. Tengok, tunjuk betul dengan tangan. Tunjuk dengan tangan. Tunjuk dengan tangan. Ada jawapan. Tunjuk betul-betul. Tunjuk betul-betul setiap jawapan. Ini amat penting. Jangan tertinggal. Kita tak jawab jawapan. Dan seterusnya, semak jawapan berulang kali. Tengok 2-3 kali. Kalau Ustaz jadi apa dia? Pemeriksa Ustaz apa dia? Akan tengok berulang-ulang kali. Sungguh tengok sampai betul-betul puas. Kemudian dah hantar ke Ustaz pula akan tengok. Itu dia. Kita kena buat, kalau tidak rugi sangat awak. Tengok seterusnya apa dia? Akhir sekali mestilah apa dia? Doa, tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan berjaya. Next. Okey, cara mudah menjawab soalan sirah pertama dia. Susun soalan. Tengok, susun soalan. Macam mana susun soalan? Mana perlu kita jawab dahulu. 2, tengok. Apa dia? Jawab soalan mudah, senang dapat markah. Itu penting. Tengok seterusnya apa dia? Pilih jawapan dari sedikit kepada yang banyak. Maksudnya cari yang jawapan yang sedikit dulu. Satu je jawapan dia. Jangan cari 4 dulu buat. Buat yang ada satu je, sikit-sikit, kemudian baru yang banyak. Seterusnya 4. Soalan subjektif, jawab akhir sekali. Okey, apa dia? Tengok. Okey, semua adalah senang jika kita bersedia dari awal dengan nota dan ulang kaji serta apa dia? Latih tubuh yang berterusan. Okey, tengok seterusnya. Okey, apa yang perlu dahulu dijawab? Apa dia? Ini perkongsian daripada rakan Ustaz. Ustaz tengok, elok untuk kita kongsikan bersama. Pertama, apa yang perlu jawab dalam sirah ni? Apa dia? Pertama apa dia? Mesti apa dia? Tengok, petikan. Tu mula-mula. Ni mula-mula. Petikan sekali. Sebab apa? Petikan dah ada jawapan. Tak payah fikir-fikir. Jawapan dah ada. Ini soalan paling senang. Ni paling senang. Baca. Pertama, petikan. 10 soalan 27 markah. Yang kedua, apa yang perlu awak jawab pada? Soalan betul atau salah. Ada 10 soalan. Ini awak kena jawab. Sebab apa? Ada 2 je pilihan. Betul, salah. Betul, salah. Ini yang kedua perlu jawab. Yang ketiga apa dia? Gariskan jawapan. Okey, 5 soalan digaris. Gariskan ada 2 je. Ada 2 jawapan. Pilih. Ini yang senang sekali. Yang ketiga. Dan yang keempat apa dia? Padankan ataupun suaikan. Ini pun. Yang keempat kena jawab. Okey, kemudian isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Ini yang ke-5. Yang ke-6 soalan objektif 10 markah. Okey, kemudian soalan subjektif. Ini last sekali awak jenis berfikir tu. Besar banyak. 33 markah kat situ. Yang ni last sekali awak kena fikir. Bila apa dia? Dah jawab semua soalan yang mudah-mudah tadi. Itu dia cara untuk menjawab soalan UPK sirah. Okay, tengok seterusnya. Apa dia? Okey, last dah ni. Okey, 10 kesalahan yang biasa dilakukan dalam menjawab soalan sirah. Apa dia? Gangguan emosi. Maksud dia takut, gementar, was-was, macam-macam lah. Itu gangguan emosi kita. Tengok seterusnya. Apa dia? Tidak apa dia? Membaca soalan hingga habis. Kemudian apa dia? Tengok seterusnya. Tidak memahami apa dia? Kehendak soalan. Kemudian mengambil masa terlalu lama. Tengok seterusnya. Terlalu yakin. Over sangat. Mudah sangat. Ini yang biasa. Jaga-jaga. Kita tengok seterusnya. Tidak menyemak soalan semula. Kita tengok seterusnya. Fikir hendak habis cepat.
Habis cepat. Kemudian seterusnya apa dia? Terlalu bergantung kepada nasib mentang. Ini bahaya juga. Tengok seterusnya apa dia? Okey, tidak apa dia? Peka dengan clue pada soalan. Biasanya kadang-kadang tu ada dia bagi clue dah jawapan, tapi kita tak cak mana. Rugi. Tengok seterusnya last. Tidak menguasai jawi dari mula dah tadi Ustaz dah cerita dah. Jawi penting. Salah tulis jawi. Tak apa, tulis salah sikit-sikit tu tak apa. Jangan tulis rumi. Tak boleh. Itu dia. Okey, tengok seterusnya. Latih tubi soalan sirah 2014-2018. Pertama apa dia? Pertama dia, muat turun soalan sirah dalam bentuk PDF di bawah. Ustaz dah sediakan. Okey, untuk guru-guru ataupun pelajar muat turun di bawah. Tengok seterusnya. Guru sebagai pembimbing untuk menjawab soalan sirah JIUC Universiti adalah ada guru. Mungkin kita suruh anak buah kita, pelajar kita jawab, kemudian apa dia? Send ke kita jawapan kita, semak. Okey, seterusnya, rujuk buku teks dan nota yang telah diberikan oleh apa dia? Guru-guru kamu. Okey, tengok seterusnya apa dia? Okey. Mengandungi 290 soalan, 40 muka surat bermula muka surat 102 hingga 141. Kemudian kaedah jawab dan bincang. Ini biasanya kalau kita dapat bersua, insyaAllah mungkin ada berkesempatan untuk kita bersua nanti. Okey, kita gunakan kaedah jawab dan bincang. Biasanya pertama suruh pelajar kita jawab dulu 2 muka surat, kemudian kita bincang sama-sama. Begitulah seterusnya. Dengan kaedah ni amat berkesan. Walaupun ada kemungkinan ada pelajar yang duduk pada tertinggal tak masuk kelas. Okey, insyaAllah dengan kaedah ini jawab dan bincang ini paling berkesan lah untuk kita menghadapi peperiksaan yang dalam masa yang terdekat. Sebab apa? Kita bincang pada soalan yang sebenar. Itu dia. Okey, tengok seterusnya. Doa 100%. Kemudian apa dia? Usaha 100%. Bimbingan 100%. Apa dia? Tawakal 100%. InsyaAllah kita 100% akan berjaya. Itu dia. Okey, last dan akhirnya saya mohon kemaafan jika terlanjur kata, tersasul bahasa, jika terdapat kesalahan penyampaian dalam slide ini, mohon kemaafan juga. Sebab inilah kali pertama buat rakam berdiri bercakap seorang-seorang dengan green screen. Biasa duduk je. Okey, sila rujuk kepada guru, ustaz sirah masing-masing mengenai jawapan sirah dalam PDF yang ustaz kongsikan di bawah bincang dan jawab. Itu saja. Assalam. Nanti ustaz. Oh, kamu Ibot, mana pergi tadi? Ada ustaz. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz Kampung ni ya kawan-kawan. Semoga apa yang Ustaz kongsikan memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.